Hello, Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih menonton Astro Awani dan ini Bisnes Alternatif bersama saya Hilal Azmi. Dan sebagaimana yang kita tahu, selama ini tulisan Jawi menjadi perhatian. Kalau di tanah Melayu ini beberapa ratus tahun dahulu, tulisan Jawi itu menjadi tulisan yang sememangnya penting dalam sebagai medium komunikasi. Tetapi hari ini tulisan Jawi itu sudah pun menjadi satu yang dilupakan. Apa yang menariknya tentang Bisnes Alternatif hari ini, kita akan membincangkan tentang satu bisnes yang mana beliau menggunakan tulisan Jawi itu sebagai satu wadah seni yang boleh digunakan pakai oleh anak-anak muda, dan di samping itu menggalakkan juga anak-anak muda untuk suka kepada tulisan Jawi. Dan bersama saya sekarang ialah Encik Azmi Ali, iaitu pengasas Rumi Tu Jawi. Terima kasih Encik Azmi. Ya, Encik Azmi. Sekarang Encik Azmi, tulisan Jawi. Apa yang menariknya dengan tulisan Jawi ni sampai Cik Azmi boleh bertindak untuk memilih tulisan Jawi itu sebagai bisnes? Okay, actually tulisan Jawi ni salah satu tulisan yang unik. Dia macam tulisan yang kita gunakan untuk masa kini, macam tulisan Rumi, Alif Bata dan ABC. Jadi cuma perbezaan dia, zaman sekarang banyak orang pakai Rumi ya. Jadi untuk sekarang ni, sebab saya rasa Jawi ni memang dah ditinggalkan. Jadi saya rasa benda ni perlu kita ketengahkan balik, sebab benda ni sesuatu yang unik dan kita tak boleh tinggalkan lah. Macam dia macam budaya. Jadi pada saya cuba cari alternatif untuk kita remaja untuk suka benda-benda macam ni lah. Maksudnya meremajakan tulisan Jawi ya, itu. betul. Sebab benda ni bila kita pandang kepada Jawi je, benda ni pada pandangan remaja kita, benda tu benda yang nampak macam serius. Lebih kepada macam mana kita nak cakap, nampak macam memang lebih kepada keagamaan lah. Cuma kita nak nampakkan benda tu lebih santai. Ya, contoh macam kalau kita buat sesuatu tu, jadi anak muda kita boleh terima. Jadi okey, kalau macam tadi tu kan, untuk membolehkan anak muda kita menerima, mestilah satu persoalan ni yang memang akan timbul. Apa pula beza seni tulisan Jawi tu dengan seni khat sebenarnya? Boleh Cik Azmi ceritakan sikit tak? Jawi dan khat dia macam tulisan pada pemahaman saya. Minta maaf kalau saya salah. Jawi dan khat. Okey, Jawi ni sebenarnya adalah tulisan dia macam main font Contoh macam kalau macam kita Rumi, satu ABC. Kalau Jawi tu Alif Bata lah, minta maaf kalau salah. Jadi pada saya Jawi ni adalah dia punya main focus. Jadi maknanya kita punya type of fonts ni, which is kalau macam khat ni salah satu tulisan Jawi juga, which is the one of dia punya font dia tu lah. Jenis tulisan tu lah. Jenis kalau macam tulisan. kita tulisan Rumi ni, dia ada Arial, Comic Sans, apa semua jenis-jenis tulisan tu lah. Okey, dan untuk tulisan Jawi yang diusahakan ni, okey, saya tengok bentuk dia tu, okey, kebanyakannya bentuk bersegi berbanding tulisan Jawi biasa. Kenapa bentuk geometri tu diguna pakai untuk ni? Okey, ni pada persepsi saya. Jadi macam saya ada buat sedikit research lah dalam internet, dan saya ada pergi tengok pameran-pameran. Okey, jadi saya pun ada belajar design jugalah sikit. Jadi which is pada pandangan saya, benda yang symmetrical ni dia cantik. Dia balance. Dari segi color tu pula kita buat random, jadi benda tu nampak lebih rigid, dia tak terlalu cramp. Jadi benda tu akan nampak lebih kalau kita tengok benda tu tak adalah nampak macam terlalu formal, nampak kepada santai. Macam contoh kalau kita tambahkan color merah, biru, kuning, hijau, benda tu color yang premier je kalau ikutkan colornya basic. Tapi dari segi susunan font itu akan menampakkan benda tu cantik dengan aspek symmetrical dia tu lah. Maksudnya aspek symmetrical tu diberi penekanan dalam menarik perhatian orang-orang. Dia ada dia punya balance tu lah. Okey, cantik. Tak apa Cik Azmi, lepas ni kita nak sembang lagi pasal macam mana Cik Azmi boleh dapat idea ni. Okey, kita berehat dulu seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Okey, dan ini adalah antara t-shirt yang memang saya rasa menarik perhatian saya lah. Okey, dengan warnanya dan tulisan Jawi Kuala Lumpurnya. Okey, macam ni Cik Azmi, kalau dulu di sekolah lah, saya di sekolah dulu ada juga pertandingan membaca tulisan Jawi semua tu kan.
macam mana idea untuk tulisan Jawi ni boleh timbul pada awalnya? Boleh tak saya tahu? Dia idea tulisan Jawi ni actually sebenarnya daripada saya belajar lagi sebenarnya. Sebab saya minat t-shirt yang ada tulisan-tulisan yang orang kata nak lain daripada yang lain. Okey. Jadi yang saya nampak benda ni sebab kadang-kadang kalau macam pada t-shirt tu tulisan English, Malay memang selalu ada lah. Yalah. Jadi Jawi ni kita jumpa jarang. Jadi kalau nak ceritakan balik sebab saya pun rumah saya pun orang Johor. Jadi kalau pergi ke Johor atau kawan saya pun ramai orang Kelantan. Kalau pergi ke Kelantan pun ramai yang tulisan-tulisan Jawi tu kan. Ya, betul. Jadi saya terfikir apa kata kalau kita letak pada t-shirt dan kita buat untuk yang orang boleh terima lah. Benda macam ni. Jadi dari segi referen Jawi tu pun banyak juga sebab referen lah. Kadang-kadang kita takut tersalah eja. Sebab kita pun tak adalah nak kata perfect. Betul. Tapi kita cuba cari referen yang benda tu nampakkan benda tu betul lah. Okey. Salah seorang yang saya cuba referen tu antaranya lah mak mentua saya lah. Which is dia pun guru agama. Saya berkeyakinan lah dia pun boleh, InsyaAllah dia tahu. Okey. Dan selain tu kita orang ada guna e-Jawi dekat internet pun ada juga untuk referen tu lah. Oh, maksudnya e-Jawi tu yang daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Ya, saya betul. kan. Okey, jadi saya rasa untuk Jawi, Rumi tu Jawi lah. Okey, untuk bisnes ni setakat ni dari segi apa yang saya dapat lihat, ianya dari sudut hal-hal hiasan dinding dan juga t-shirt. Kan? Okey, kalau hiasan dinding tu tak ada masalah untuk tulisan Jawi ni. Kan? Sebab mungkin itu sebagai perkara biasa sebagai dalam seni khat kan, jadi hiasan dinding dan t-shirt. Okey, sensitiviti masyarakat kita pula. Masyarakat kita ni kadang-kadang dia sensitif tu. Okey, bagus dah kan. Tapi okey, macam mana nak yakinkan dari segi sensitivity tulisan Jawi tu? Macam mana? Okey, dalam bidang yang saya cuba masuk ni sebenarnya actually memang benda-benda macam ni memang kita nak kena jaga sensitivity orang lah. Lagi-lagi melibatkan khat-khat yang lebih kepada keagamaan ni lah. Ya, betul. Jadi saya cuba elakkan tulisan-tulisan yang mana kata orang kata lebih kalau macam khat yang kepada ayat-ayat suci Al-Quran untuk di-print pada baju atau benda-benda yang boleh pergi ke tempat yang tak elok. Which is kalau macam contoh nama-nama Allah, surah suci, jadi saya cuba print untuk benda tu diletak pada dinding, mana untuk sebagai hiasan. Ya, betul. Tapi kalau macam untuk baju, jadi sebab macam yang Hilal cakap tadi, kita tak nak benda ni ada orang kata menyentuh perasaan orang. Jadi penggunaan Jawi yang saya gunakan tu which is benda ni simple lah. Contoh macam pada baju saya ni kita ada Malaysia, kita letak Rumi tu Jawi. Benda-benda yang simple. Benda-benda yang orang kita boleh mendidik. Kalau macam orang muda tanya, ni apa? Ini adalah benda-benda simple macam Malaysia, Kuala Lumpur, benda-benda macam tu. Okey, kiranya apa yang sekarang ni menarik perhatian saya tentang Rumi tu Jawi ni ialah proses educate masyarakat tentang kesedaran tulisan Jawi tu. Adakah itu antara objektif utamanya? Dia actually sebenarnya benda tu datang daripada kerana secara tak langsung lah. Okay. Sebab kita orang memang minat seni. Dalam masa yang sama, khat ni pun seni juga. Jawi tu kami pilih secara tak langsung sebab saya nak tahu lebih mendalam tentang tulisan Jawi itulah. Jadi dalam masa yang sama tu saya boleh insya-Allah orang kata dapat mendidik orang kata generasi muda lah. Contoh-contoh dia orang tanya datang nak beli kan, tanya macam saya letak contoh Rumi tu Jawi. Which is dia orang akan tanyalah. Okey ni macam mana ni bang? Apa dia punya tulisan Jawi pada baju ni? Jadi saya terangkan benda ni yang ni adalah Rumi tu Jawi. Dalam masa yang sama saya ajar dia orang sedikit je lah. Okey, dan dari segi pemilihan warna, itu satu benda yang menarik juga. Sebabnya, okey, biasanya tulisan Jawi ni dia punya tulisan tu, tulisan tangan kan, dan warnanya biasanya hitam dan putih semata-mata kan. Okey, macam mana? Okey, pemilihan warna tu, kenapa pilihan warna yang bersifat colour blocking tu dibuat? Itu yang best. Okey, dari segi warna atau colour yang kita orang pilih ni sebenarnya lebih kepada trend. Benda ni trend lah. Jadi kita orang pun ada tengok juga trend-trend sekarang. Kebanyakan generasi sekarang lebih suka kepada colour-colour yang striking, colour blocking macam Hilal cakap tadi lah. Jadi dari situ kita cuba adapt lah dalam seni tu. Which is yang benda yang orang boleh terima.
Okey. Benda-benda macam tu je lah. Okey, kiranya soalan terakhir saya, kalau siapa-siapa berminat dengan Rumi Tujawi boleh hubungi Cik Azmi di mana tu? Instagram? Instagram atau Facebook. Instagram @Rumi Tujawi dan Facebook Pun Rumi Tujawi. pun Rumi Tujawi. Itu saja masa kita ada Cik Azmi. Terima kasih banyak. Dan bagi anda yang ingin mencuba, terus ke laman web yang tertera di bawah ini. Dan saya Hilal Azmi dan Cik Azmi nak tengok lagi apa yang menarik dekat sini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.